Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu lagi di dalam kelas pengajian anjuran daripada Global Ihsan yang kita sambung semula setelah kita pause seketika ketika bulan Ramadan untuk memberi ruang kepada bulan Ramadan yang mulia ini. Dan juga saya juga menunaikan ataupun pergi ke Tanah Haram ketika bulan Ramadan itu untuk tempoh yang sedikit lama. Alhamdulillah kita sambung lagi dan kita terima, dan sebelum itu saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua para pendengar, sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah menerima amal salih kita semua yang kita kerjakan ketika bulan Ramadan dan juga sebelum daripada bulan Ramadan. Dan amalan itu kita janganlah berhenti setelah daripada Ramadan. Al-Quran itu sentiasa tersedia untuk dibaca, pintu-pintu masjid, pintu-pintu keampunan itu sentiasa terbuka, pintu rahmah Allah sentiasa terbuka, ibadah itu sentiasa ada, dan pahala juga akan sentiasa berterusan. Allah perintahkan kepada kita, wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Kita kena sembah Allah, kita kena beribadah kepada Allah sehinggalah kita mati. Jadi kita teruskan lagi kelas pengajian tadabbur surah Al-Baqarah yang selalu kita usahakan bersama pada malam hari Rabu. Pada malam hari Rabu. Dan kalau kita ingat lagi pada siri yang lepas, kita telah sampai kepada ayat 163 daripada surah Al-Baqarah. Maksudnya kita telah masuk, dah habis 4 muka surat daripada juzuk yang kedua. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung kembali pengajian kita, iaitu ayat 164 insya-Allah. Seperti biasa, sesiapa yang ada Al-Quran boleh bawa, boleh buka Al-Quran untuk kita sama-sama menelusuri ayat ke ayat. Dan siapa yang menghafal Al-Quran itu boleh kata refresh apa yang telah dihafal daripada memori-memori kita semua, insya-Allah. Jadi kita sambung lagi ayat yang ke-164. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah kata dalam ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Kan Allah nak suruh daripada ayat ini untuk kita merenungi kekuasaan Allah. Dan Allah suruh kita tengok, sebab tu antara cara yang paling baik sekali untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita muhasabah tauhid kita, akidah kita, adalah kita ambil masa sedikit kita bersendirian untuk kita meneliti alam-alam kekuasaan yang Allah telah ciptakan ke dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni kita mesti kena ada sedikit waktu, masa kita untuk diri kita sendiri. Masa itu adalah untuk kita guna muhasabah, untuk kita
meneliti kesalahan ataupun kesilapan yang kita laku, kekurangan kita, dan kita meneliti, memikirkan bagaimana untuk nak kita upgrade dan kita improvekan diri kita menjadi insan yang lebih baik. Itulah yang kita cuba refresh pada bulan Ramadan, dan itulah juga apa yang saya cuba untuk nak lakukan ketika pergi ke Tanah Haram pada bulan Ramadan. Kita ambil masa tu sedikit untuk kita muhasabah diri kita yang banyak melakukan dosa, yang banyak ada salah silap di sana, mencari ketenangan. Setelah kita mungkin haru biru sikit dengan urusan-urusan dunia sepanjang tahun, maka kita ambil sedikit masa tu. Sebagaimana kita berpuasa menahan diri kita sikit daripada nafsu syahwat, daripada lapar dan dahaga ketika Ramadan, kita tahan juga diri kita sikit untuk kita luangkan sedikit masa kita memikirkan tentang Allah Azza wa Jal. Dan antara yang kita boleh dapat daripada ayat ni, bila Allah suruh kita tengok, kan Allah kata pada penciptaan Allah itu, kan, ya Allah ciptakan langit, ya Allah ciptakan bumi, ya Allah ciptakan malam dan siang itu salih berganti, setiap hari begitu rutin dia. Ada matahari terbit, ada matahari terbenam, hasil daripada putaran bumi dan juga putaran matahari, bulan, dan setiap satu itu beredar pada paksi dan orbit yang telah Allah Azza wa Jalla tentukan. Fikirkan itu pun kita akan boleh merasakan kewujudan Allah. Kita boleh merasakan kekuasaan Allah. Kita selalu anggap kita kadang-kadang lupa kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Especially orang-orang seperti etis, golongan etis, yang mana mereka ini tidak mempercayai Tuhan. Dan mereka aneh bila mana dengan segala ilmu, sains, teknologi yang kita miliki pada hari ini, membuatkan mereka tidak sedar lagi tentang kewujudan Allah. Kalaulah kita kata komputer kita yang kita sedang hadap, ataupun handphone yang kita sedang hadap ini sekarang ni, kita kata dia wujud tanpa ada pencipta, mesti orang akan kata kita gila. Sebab sistem handphone itu, bagaimana teknologi yang digunakan, macam mana artificial intelligence yang ada di dalam sistem-sistem, dalam internet dan sebagainya, yang complicated, yang benda itu secara logikanya memerlukan kepada kreatornya. Tapi bila mana kita tak renung, kita tak tafakur tentang alam ini, kita tak fakur tentang penciptaan Allah Azza wa Jal, sangat tidak logik jika orang kata cukup kalau kita tengok manusia sahaja yang jauh lebih complicated daripada segala apa yang kita ciptakan ini. Sangat aneh bila orang-orang etis pun tidak boleh memikirkan itu, bahawa rumitnya kita ini menunjukkan bahawa lebih utama kita ni memiliki penciptanya. DNA kita yang umpama satu kod yang tertanam dalam setiap diri kita, bahkan wujud pada makhluk-makhluk yang lain, yang melambangkan identiti yang membezakan antara seorang dan orang yang lain. Cap jari kita yang berbeza di antara seorang dan seorang yang lain. Berbilion manusia dengan pelbagai karakter, pelbagai wajah yang tidak sama antara seorang dan seorang yang lain. Dengan, kalau kita fikir kata DNA yang begitu complicated, dengan sistem perjalanan tubuh kita, dengan saluran darah kita, brain kita, neuron kita, very unique creature. Tidakkah ini menunjukkan bahawa di sana adanya pencipta yang telah mengatur ini? Kalau kita renungkan alam semesta, bintang-bintang, matahari, bulan yang beredar pada paksinya, bumi yang berjalan seperti biasa, siang malam, pokoknya, segala apa penciptaan yang kalau kita renungkan, yang jauh lebih intelligent daripada sistem artificial intelligence
AI yang kita duk buat ni, itu lebih menunjukkan bahawa di sana adanya Tuhan, adanya Allah Azza wa Jal, adanya pentadbir yang telah mengatur segala penciptaan ini. Sebab tu Allah minta kepada kita terenung, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Tengok sampan-sampan, kapal-kapal yang berjalan di atas lautan demi manfaat manusia. Hari ini kalau kita tengok dengan urusan pembelian secara atas talian, Shopee-nya, Lazada-nya, macam-macam. Kita ambil beli barang daripada China, beli barang daripada negara itu dan ini. Kontena yang masuk, beribu-ribu kontena satu hari masuk. Tengok aturan ini. Lautan yang begitu luas yang Allah ciptakan. وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ. Tengok air hujan yang telah Allah turunkan daripada langit. Macam mana proses penciptaan hujan daripada yang diambil daripada air laut, daripada buih itu, kemudiannya diambil, diserap, naik ke udara, proses pembenihan awan itu sendiri, sampailah hujan itu diturunkan. Apa manfaat yang kita boleh ambil daripada air hujan? Tempat yang terkering, yang susah untuk mendapatkan hujan, akan menjadi masalah tanpa hujan. Manfaat yang Allah kurniakan kita hujan. Lagi-lagi kadang kita di sini rasa musim panas. Kita nak sometimes hujan tu turun. Walaupun kerana manusia yang selalu membinasakan bumi ini yang telah menyebabkan bencana ni kan, yang wujud sekarang ni, kita tengok mungkin ada seseparuh tempat, KL sendiri pun takut bila mana hujan turun lebat. Sebab banjir yang terjadi ini semua kerana tangan-tangan manusia yang telah mengubah, yang telah merosakkan alam. Yang hujan ni asalnya Allah kata فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Yang Allah telah hidupkan bumi ini, tanah yang asalnya ini gersang ini, kerana air hujan ini menjadi segar, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput dan sebagainya. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَةٍ. Tengok haiwan-haiwan, binatang-binatang yang pelbagai jenis yang Allah jadikan bertebaran di atas muka bumi ini. Setiap satu ada fungsi dia. Jangan kata khinzir yang Allah larang kita makan tu tak ada fungsi dia. Ada fungsi dan benefitnya. Jangan kata lalat yang kita selalu halau, bila dia hinggap kat kita tu tak ada fungsinya. Ada fungsinya. Jangan kata nyamuk yang kita tak suka, dia datang gigit kita tu tak ada fungsinya. Ada fungsinya. Renungkan, kaji. Di situ Allah nak suruh kita upgrade kita punya knowledge daripada sudut saintifiknya, untuk kita belajar, untuk kita tafakkur, supaya kita boleh mendapat lebih banyak penghayatan, kita boleh jumpa pelbagai lagi hikmah, pelbagai lagi keajaiban yang Allah ciptakan dalam makhluk-makhluk ini. Wa tasrifir riyah was sahab. Tengok macam mana Allah gerakkan angin. Tengok macam mana Allah gerakkan awan-awan. Kitarannya al-musakhkhari bainas samai wal ard. Renungkan semua ni. Kehendak Allah Azza wa Jal yang terlaksana terhadap semua, orang panggil mukawwinat ataupun penciptaan langit dan bumi itu, yang ada di daratan, yang ada di lautan, yang ada di angkasa. Kesemuanya tunduk dan patuh kepada kehendak penciptanya, kehendak empunya segala makhluk ini.
Mereka semua tertakluk kepada kekuasaan Allah Azza wa Jal. Yang ini menunjukkan tentang kewujudan Allah Azza wa Jal yang memberikan kita rasa rahmat Allah dan ihsan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini diatur untuk faedah manusia, untuk kehidupan manusia. Macam mana yang Allah telah firmankan dalam surah Al-Jathiyah, وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ya Allah telah uruskan semua, tadbirkan semua yang ada di atas bumi ini semua dan di atas langit ini semua daripada Allah. Semua itu adalah petanda-petanda kepada orang-orang yang berfikir. Yatafakkarun. Dan dalam surah Ibrahim, Allah pun sebut lagi ayat-ayat yang hampir serupa dengan ayat yang kita bacakan ni. Allah kata, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas sama'i ma'a, yang telah menurunkan hujan daripada langit. Fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Dan Allah telah mengeluarkan, iaitu hasil daripada hujan itu ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sebagai rezeki daripada Allah untuk kita. Bukan sekadar untuk manusia, untuk haiwan, untuk semua makhluk Allah. وَسَخَّرَ لَكُمْ الْفُلْكَ تَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ. Bahkan semua yang termasuk apa yang ada di lautan, semuanya berjalan dengan kehendak daripada Allah, perintah daripada Allah. وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارِ, sungai-sungai. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسِ, matahari. وَالْقَمَرِ, bulan. دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ, siang dan malam. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, dan Allah telah mengurniakan setiap apa yang kita minta. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, dan kalau kamu menghitung, nak cuba menghitung nikmat Allah yang Allah kurniakan, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu untuk nak menghitungnya. Nikmat yang kita selalu hitung ni nikmat yang selalu berlegar duit, material, harta benda. Kita lupa nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita yang lain-lain. Nikmat bernafas ni, subhanallah, kalau Allah hilangkan deria bau kita pun, kita dah rasa tak kena. Rasa sangat kurang dalam hidup kita. Allah bagi kita sesama sikit je, tersumbat hidung sebelah, terganggu hidup kita. Allah kurniakan kita nikmat masa, nikmat kesihatan yang kita masih lagi tidak sedar. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dalam hadis Al-Bukhari, Nabi kata, dua nikmat yang kita selalu leka, yang kita selalu terlepas pandang, kita tak rasa itu satu nikmat, yang kita selalu salah gunakan nikmat itu. As-sihhatu wal faragh, kesihatan dan juga masa lapang. Innal insana ladhalumun kafar. Selepas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, Allah kata manusia itu sifatnya selalu berlaku zalim, selalu ingkar, menzalimi diri kita sendiri, menyalahgunakan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kafar, kita selalu ingkar, kita selalu membantah, kita kufur nikmat. Kita rasa segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kurniakan kepada kita hari ini, bukan datang daripada Allah, datang daripada kebijaksanaan kita, daripada usaha kita. Kalau kita renungkan semua ini, semua bentuk nikmat, even handphone, laptop, kamera, mikrofon yang ada di hadapan kita sekarang, makanan, apa saja, pandang kanan, pandang depan, pandang atas, pandang bawah, pandang kiri, pandang sekeliling, tuan-tuan dan perempuan semua sekarang, ini semua nikmat Allah.
yang kita tak boleh nak nafi, kita tak boleh nak pertikaikan. Kita renungkan nikmat yang ada di sekeliling kita ni sahaja sekarang. Itu semua membuktikan tentang wahdaniyatihi, tentang keesaan Allah, wa rahmatihi, dan juga rahmat daripada Allah, wa ihsanih, dan juga ihsan daripada Allah. Bila wujud semua elemen ini menunjukkan tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. La ayatin liqaumin ya'qilun. Ini semua adalah satu petanda, satu dalil bahawa Allah itu esa untuk orang-orang yang berfikir. Bila ayat-ayat ni datang dalam Al-Quran, Allah akan gunakan kalimah-kalimah seperti ya'qilun, yatafakkarun. Ya'qilun yang menggunakan akal mereka, yang yatafakkarun, yang berfikir, yang ada maksud tersendiri. Dalam ayat yang lepas pun Allah ada sebut. Sama juga, dia nak takrirkan, dia nak isbatkan keesaan Allah. Yang mana ayat lepas, ayat 163, Allah kata, wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ilah kamu adalah ilah yang esa. Tiada ilah selain daripada dia. Ar-Rahman, siapa dia itu? Allah yang memiliki nama-nama yang mulia, sifat-sifat yang mulia seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalaulah manusia menggunakan akalnya untuk bangkit daripada kelalaian, renungkan semua yang ada dengan hati yang dipenuhi dengan cahaya keimanan, kita berjalan melihat bumi Allah. Kalau kita berjalan, kita melancong, kita sepatutnya ada perasaan tu. Perasaan bukan untuk kita nak seronok-seronok berjalan sangat. Itu datang bersama ada, tapi yang lebih utama adalah kita melihat segala penciptaan Allah ini, kita renungkan, kita muhasabahkan, kita reflekskan dalam kehidupan kita. Kita akan menemui pelbagai keajaiban, akan menimbulkan pelbagai ilham, pelbagai perasaan, pelbagai kecintaan kita, keimanan kita. Itu sepatutnya ada efek kepada orang-orang yang beriman. Tapi dengan semua petanda-petanda yang Allah dah bagi hint kepada kita ni, yang sepatutnya itu menunjukkan kepada even pada orang-orang kufar, supaya mereka beribadah dan mentaati Allah, namun masih ramai yang berpaling daripada menyembah Allah, ramai yang berpaling daripada mentaati Allah. Allah sebut dalam ayat yang berikutnya, ayat 165, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا. After all the kenikmatan, kekuasaan yang Allah suruh kita renung dan kita ambil faedah, ada juga daripada kalangan manusia yang mana mereka masih lagi mengambil selain daripada Allah sebagai Tuhan, sebagai Tuhan ni secara langsung dan tidak langsung. Yang langsung ini yang menyembahnya, yang melakukan syirik, menyembah berhala, menyembah dewa-dewi yang disyirikkan bersama dengan Allah. Yang tidak langsung ni yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Yuhibbunahum,
Maksudnya bukan sekadar mencintai mereka, maksudnya ada orang-orang ni yang mencintai apa yang mereka syirikkan bersama dengan Allah ni, mereka taat kepada mereka, mereka muliakan kepada syirik-syirik ini, mereka cenderung ke arahnya kahubbillah, seperti mana cintanya orang beriman kepada Tuhan mereka. Bukanlah bererti maksudnya sama daripada segala sudut, tetapi sebab cinta orang beriman ni kepada Allah Azza wa Jalla lebih kuat, lebih tetap, lebih mulia. Cuma nak kata kadar itu, kita orang yang beriman, kita cintakan Allah, mereka cinta Tuhan mereka. Tapi Allah kata walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman tu cinta mereka ini kepada Allah itu lebih padu. Kerana kecintaan orang beriman itu kepada Allah tidak akan terputus dan tidak akan terhenti. Kerana mereka semua mustaslimuna lillah, menyerah diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, redha dengan hukum hakam syariatnya, redha dengan ketentuan daripada Allah dalam setiap ketika. Fis sarra'i wad dharra, di dalam kesenangan, di dalam kesusahan, di dalam apa yang kita suka, di dalam apa yang kita tidak suka, di dalam kesempitan, di dalam kelapangan kita. Kita redha dengan ketentuan daripada Allah, dengan hukum hakam Allah. Jangan ketika kita susah, kita berpaling daripada syariat Allah. Jangan dalam perkara yang kita suka je, kita happy, kita nak kembali pada Allah. Tetapi bila kita tak suka, kita jadi insan yang melanggar syariat dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang mempertuhankan syirik, yang mempertuhankan hawa nafsu mereka, itulah apa yang mereka agungkan. Kerana mereka merasakan itulah yang memberikan manfaat kepada kehidupan mereka di dunia. Tetapi di akhirat, kecintaan itu akan terputus. Nah, ini yang Allah akan cerita nanti dalam ayat yang selepas ini. Tapi bila kita mencintai Allah di atas dunia ini, kita mencintai seseorang itu kerana Allah di atas dunia ini, itu semua akan berterusan sampailah ke syurga Allah, insya-Allah. Tetapi cinta palsu ini, cintakan kepada keduniaan ini, cintakan kepada taghut, cintakan kepada hawa nafsu, cintakan kepada berhala-berhala yang disekutukan, ini semua akan terputus dan akan terhenti setelah nyawa mereka diambil. Walau yaral ladzina zalamu, kalaulah orang-orang yang zalim ini maksudnya orang yang menzalimi diri mereka ini dengan menyembah selain daripada Allah. Idh yarawnal azab, satu hari nanti bila mereka dah mati, ketika itu di mahsyar, di neraka, di kubur, di alam barzakh sana, ketika mereka melihat azab yang terbentang di hadapan mereka, annal quwwata lillahi jami'a, ketika itu mereka akan melihat bahawa semua kekuasaan Allah, tak ada siapa yang ada kekuasaan, tak ada siapa yang ada pemilikan selain daripada Allah. Yang mana Allah pernah sebut dalam surah Ghafir, di mahsyar kelak, di hari akhirat kelak, Allah akan tanya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar, siapakah milik siapakah kerajaan dan kekuasaan pada hari ini? Lillah al-wahidil qahhar. Ketika itu barulah mereka akan menyesal, wa annallaha syadidul azab, ketika itu mereka melihat pedihnya azab Allah, mereka akan merasakan itu. Dan masa itulah timbulnya penyesalan yang tidak berguna lagi, yang tidak berkesudahan, yang bersangatan. Walau yaral ladzina zalamu, law adalah salah satu daripada satu kalimah dalam bahasa Arab, sekiranya ataupun seandainya ataupun jika
seandainya, should be biasanya perlu ada kepada penyambung dia, perlu ada kepada jawapannya. Kalau kamu masuk rumah ni, aku akan bentangkan kapet merah. Dan sekiranya kamu naik kereta aku, kau kena belanja aku makan. Mesti kena ada ayat kesinambungan ataupun jawapannya selepas itu. Tetapi dalam ayat ini, bila Allah kata walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a, Allah tak sambung, Allah tak ada sebut kesinambungannya. Sebab ini dalam konteks ayat, dia bila ada unsur yang untuk nak ada berbentuk ancaman, maka dia tak disambungkan supaya benda tu menjadi tertanya-tanya, menjadi wonder, menjadi persoalan. Dan Allah sambung lagi dalam ayat yang berikutnya, ayat 166. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا. Masa tu orang-orang yang ataupun siapa-siapa yang mereka sembah, yang mereka sekutukan, yang mereka orang kata istilah mempertuhankan mereka ini, idola-idola mereka ini, kepala-kepala mereka ini, penguasa al-kufr dan kesesatan, mereka ni adalah ketua-ketua sesat ni lah. Orang-orang puluh ribu yang follow Ayah Pin dulu, Ayah Pin itulah dia punya kepala. Ittabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u. Ketika itu kepala-kepala ini, mereka akan berlepas diri. Siapa suruh kau ikut aku? Aku bukan macam ni. Semua akan buat alasan berlepas diri masing-masing. Ya, aku tak kenal kamu. Ya, aku tak tahu siapa kamu. Masa tu semua panik. Yang follow mereka kat dunia itu, akan terpinga-pinga bila mana kepala mereka berlepas diri daripada mereka. Macam tiba-tiba kita jumpa sahabat kita tak mengaku sahabat. Kita jumpa mak ayah kita tak mengaku sebagai anak. Bapa jumpa anak tu tak mengaku sebagai ibu bapa. Apa perasaan masa tu? Kecewa. Perasaan yang rasa macam dikhianati. Perasaan yang subhanallah, very very painful. Sebab masa tu masing-masing ra'aul azab. Mereka telah melihat azab yang mereka tak mampu untuk nak lari daripadanya. Wa taqatta'at bihimul asbab. Masa tu segala orang panggil persahabatan, perhubungan, silaturahim yang terbina kerana keduniaan itu di dunia, yang dibina di atas maksiat kepada Allah, di atas dasar syirik, di atas dasar kufur. Wa taqatta'at bihimul asbab. Terputus itu. Hilang. Kerana itu, even dalam ayat Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Dekat kiamat nanti, dekat hari mahsyar kelak, orang-orang yang kononnya berkasih sayang di dunia ini semua, yang bercinta ini, tapi cinta itu bukan cinta syariat, bukan satu cinta yang dibina di atas dasar Allah. Semua akan jadi musuh antara satu sama lain. Illa al-muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hanya cinta yang didasari dengan perasaan takwa, itu sahaja akan berkekalan, tak akan bersambung sampai ke akhirat kelak. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا.
Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Ayat 167, wa qala alladhina ittaba'u law anna lana karrah. Orang yang followers ni lah, ketika mereka mengatakan, kalaulah kami boleh kembali semula ke dunia, dah mula menyesal lah. Dia nak patah balik, nak cuba ulang balik the chapter of their life. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ. Kalau kami boleh pulang ke dunia, I will not follow them. Kita akan berlepas diri daripada ni tokoh-tokoh kami ni, penyesat kami ni, yang kami ikuti mereka di dunia. Kama tabarra'u minna, seperti mana mereka berlepas diri daripada kami pada hari ini. Kadzalika yurihimullahu a'malahum. Macam itulah Allah menunjukkan kepada mereka amalan-amalan mereka yang mereka lakukan dengan ikhtiar daripada mereka, dengan usaha daripada mereka sendiri, option pilihan mereka sendiri. Hasaratin alaihim, ketika itu mereka merasakan penyesalan yang amat sangat memenuhi dada-dada mereka, yang telah membakar hati mereka. Dalam bahasa Arab, penyesalan ni kita boleh guna perkataan asaf, ta'assaftu. Dan aku rasa sorry, I feel very sorry, I feel regret. Tapi bila digunakan perkataan hasrah, hasrah ni penyesalan yang lebih dahsyat daripada penyesalan biasa. Itu kayanya perkataan bahasa Arab, dia kurang menyesal pun ada maksud, menyesal pun ada maksud, sangat menyesal pun ada kalimah yang lain. Hasarat, satu penyesalan yang amat sangat. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Dan masa itu mereka tak dapat keluar daripada neraka. Dua neraka. Neraka penyesalan, maksudnya azab penyesalan. Maksud tu very, very menyesal. Subhanallah. Kita dekat dunia ni pun ada benda-benda yang we feel very regret in our life. Orang-orang yang mungkin masa muda dia dihabiskan dengan maksiat, menyesal. Kenapa aku tak penuhi masa muda aku? Sekarang ni aku dah 60 lebih, aku dah dekat 70. Aku dah 70. Aku dah 50. Entah berapa masa lagi di hadapan aku. Entah berapa amalan kita yang kita ada. Katakan umur kita 60 tahun purata. 8 jam kita tidur. 1/3 daripada our daily life, from 24 hours, we spend with sleeping. Ambil dah 20 tahun daripada our life. So kalau 60 tahun kita hidup, tinggal 40 tahun saja kita sedar. Tolak lebih kurang 15 tahun tempoh kita balik. Maka kita cuma ada 25 tahun je. 25 tahun tempoh kita yang dihisap amalan kita. Dengan tempoh 25 tahun yang very, very singkat ni, tuan-tuan mungkin puratanya sudah melefasi double daripada fasa 25 tahun tu. Ada 50 tahun lebih, 60 tahun. Dengan kadar 25 years, adakah berbaloi kita nak masuk neraka yang kekal, yang lama, yang seksa itu? Dengan 25 tahun kita hidup ini, berbaloi ke kita nak diazab di dalam alam barzakh kubur sana? Entah berapa puluh, berapa ratus, berapa ribu tahun kita akan hidup di alam barzakh sana. Subhanallah. Berbaloi ke? Itu membuatkan kita menyesal. Kita insaf mungkin umur 50 tahun.
So daripada 25 tahun, 15 tahun kita lock. Tinggal 10 tahun yang kita rasa macam, ya Allah, cukup tak cukup amalan kita. Itu pun kita dah rasa satu penyesalan dalam kehidupan kita. Orang yang menyesal kerana asbab dunia, dia buat tindakan begini, dia menyesal. Dulu menyesal aku tak belajar sungguh-sungguh. Dulu menyesal aku melabur dalam itu dan ini, aku rugi. Tapi penyesalan dekat akhirat ni lebih dahsyat. Sebab penyesalan itu, dia adalah kerana kita akan rugi forever. Itulah yang dikatakan sebagai satu bentuk daripada neraka. Dan satu lagi neraka Jahannam, yang akan kita sengsara, yang akan menyiat-nyiat kulit kita, yang akan buatkan kita rasakan azab yang tidak terperi pedihnya. After all this, Allah nak galakkan kita supaya kita kembali semula kepada Islam, kembali kepada agamanya, kepada syariatnya, kepada ketaatan kepadanya. Maka Allah nak ingatkan kita tentang asas untuk kita memiliki jiwa yang bersih, asas untuk nak kita miliki amal ibadah dan jiwa yang cenderung kepada agama. Apa Allah perintahkan selepas tu? Asas dia adalah makanan. Apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka Allah kata dalam ayat 168, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, you are mukmin, you are not mukmin, kulu mimma fil ard halalan tayyiba. Makanlah daripada makanan-makanan yang Allah kurniakan kepada kita di atas muka bumi ini, yang halal, yang tayyib. Yang tayyib, dia mesti ada unsur makanan kita dalam agama ni, nak jadikan dia sebagai halal, dia mesti kena tayyib. Tayyib ni mesti kena ada unsur-unsur yang elok. Yang mungkin kita kata bersih, yang mungkin bebas daripada benda-benda yang syubhat. Tak semua makanan di atas muka bumi ni halal bagi kita, sebab dunia ni adalah ujian kepada kita. Ada yang haram, tetapi makanan adalah asas kepada untuk kita mendapatkan jiwa yang saleh. Tuan-tuan sahabat semua yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ni duk minum arak, makan benda-benda yang haram, rasa-rasa kita ni blessed ke hidup kita untuk dekat dengan Allah. Agak-agak jiwa kita ni cenderung ke untuk agama. Mungkin kata sebagai contoh, ada yang menonton kuliah sini, kehidupannya, ada ke orang-orang yang menonton kuliah ni dia minum arak? Entahlah kan. Sebab kalau dah minum arak, confirm dia dah tak minat lah nak belajar macam ni. Tapi makanan-makanan macam ni dia merosakkan jiwa kita. Sebab itu semua akan masuk, dan setiap apa yang masuk dalam benda haram ke dalam tubuh kita itu, kalau kita tidak bertaubat, Allah tak ampunkan kita, dia akan menjadi kayu api yang bakar tubuh kita. Wal'iyadu billah. Sebab tu saya nasihatkan kepada tuan-tuan perempuan semua, elakkan daripada apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita ni sesuatu yang haram, termasuk benda-benda yang syubhah. Cuba elakkan kalau kita mampu. Walaupun benda itu hanya seperti asap-asap yang masuk ke dalam paru-paru kita. Daripada asap itu mungkin masuk ke dalam usus-usus kita. Cuba elakkan. Kalau benda itu Allah Azza wa Jalla tegah, kalau itu benda itu dalam agama kita ada larangannya, elakkan. Sama ada benda itu
memudaratkan diri kita ataupun kepada orang lain, kita cuba protect. Beza orang yang akan cuba mencari excuse untuk nak mengharuskan apa yang dia lakukan atau apa yang dia ambil, berbanding dengan orang yang akan cuba untuk nak mendahulukan wara'. Wara' ni adalah orang yang dia akan tinggalkan satu perkara itu, benda itu tidak memberi manfaat kepada dia di akhirat. Ada orang akan cuba mencari, mana ada haram, mungkin makruh, mungkin ini, akan cuba cari jalan. Tapi orang yang ada sifat wara', orang kata mujarrad, dengan hanya dia mendengar benda itu cukup untuk nak menjadikan benda itu samar-samar syubhah kepada dia, dia tinggal. Dan itulah akan membawa kepada kita keberkatan di dunia dan di akhirat. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, diceritakan ayahnya subhanallah, sampailah dia nak wafat. Ketika itu ada orang masuk jumpa dengan dia, dia bagi tahu ada satu perkara amal yang dijaga. Dia kata, aku tahu setiap satu sen, maksudnya setiap satu apa yang masuk ke dalam badan isteri anak-anakku, maksudnya keluarga aku, yang aku bagi mereka makan ni, adalah daripada tak ada sumber yang syubhah pun, apatah lagi haram. Benda yang meragukan tu pun tak ada. Dia maksudnya dia very concern tentang itu. Kerana itu kita panggil, kerana kewarakannya, kerana ketakwaan dia yang begitu tinggi dan luar biasa itu. Di situ ulama bagi tahu, Allah berkati hidup dia. Allah terima dia punya takwa itu, warak dia itu. Barangkali kerana itu Allah mengurniakan dia anak yang luar biasa seperti Imam Al-Bukhari, yang mampu menjadi saham kepada ibu dan ayah dia. Hasilnya, jasa ibu dan ayah yang melahirkan ulama hebat seperti Imam Al-Bukhari, yang namanya disebut-sebut sampai ke sekarang, yang dah lebih 1000 tahun lah, yang mana kita masih lagi akan merujuk, menyebut hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Barakah itu semua kan juga saham kepada ibu dan ayahnya yang telah melahirkan, yang telah berusaha menjaga, menapis diri mereka dulu sebelum mendapatkan zuriat itu. Subhanallah. Itu antara faedah daripada kita menjaga makanan, minuman, apa yang masuk ke dalam tubuh kita yang halal, terjaga dan tayyib. Jangan cukup sekadar halal, tetapi unsur tayyib itu penting. Tayyib ini benda elok. Bila kita kata elok ni, dia merangkumi apa-apa macam-macam jenis benda-benda yang elok. Kebersihannya, jauh daripada, bukan tak termasuk dalam perkara yang jijiknya, benda yang elok lah semua. Kerana daripada situ sahaja syaitan akan cuba untuk nak merosakkan kita. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah ikut langkah ataupun hasutan daripada syaitan. Jalan yang dibisikkan oleh syaitan, yang boleh menjebakkan kita ke dalam itu yang syaitan nak. Tak apa, boleh, tak apalah, biasalah, kadang sikit-sikit. Allah ingatkan, innahu lakum aduwwum mubin. Syaitan itu adalah syaitan yang kita semua tahu dia adalah musuh kita yang nyata. Tapi esok kata kawan jugalah dengan syaitan ni, kadang makanlah juga dia punya hasutan dia. Baik. Ada yang tanya dalam soalan ni, dia kata Assalamualaikum, dia kata macam mana tempat kita boleh ke makan daging yang halal tapi tempat itu dijual arak ataupun alkohol. Ini kita kadang-kadang kita boleh jumpa di hotel-hotel ataupun di luar negara. Sebahagian negara-negara di luar negara seperti China, kalau kita pergi ke Beijing, kita pergi ke Xi'an, itu pun saya pun dulu pernah pergi.
Even restoran Muslim dia pun jual arak lah. Okay. Dia ada beberapa isu dekat situ lah. Sebab bila kita nak bagi tahu satu hukum, dia bukan hanya boleh dilihat daripada satu sudut, tapi kita kena tengok kepada konteks, kita kena tengok kepada pelbagai faktor. Di negara seperti Malaysia, tidak wajar untuk kita makan di tempat-tempat seperti itu. Kerana apa? Walaupun daging dia tu, maksudnya mungkin dari segi pengurusan daging itu halal, dia masuk dalam tubuh kita itu halal, tak ada masalah daripada sudut itu, tetapi kita akan ada elemen of yang lain. Elemen dia apa? Dia akan masuk kepada kita membantu restoran itu daripada sudut kita membantu memberikan keuntungan kepada mereka untuk mereka menguruskan operasi yang bercanggah dengan syarak. Which is biasanya lah, kalau kata di Malaysia ni, kalau restoran itu ada je jual arak, walaupun daging itu dikata halal, dia tak akan dapat sertifikat halal. So, dia tak, bukan kerana daging itu automatik jadi haram, tak, tapi kerana kita dah bagi tahu kat sini apa Allah kata, makan halal tayyib, satu makanan yang halal tayyib. Tayyib itu yang kita maksudkan, dia boleh merangkumi pelbagai faktor dan elemen. Bila kita makan di tempat begitu, elemen of tayyib itu barangkali boleh tercemar. Bila mereka menjual benda-benda yang sebegitu, yang haram, adakah mereka akan concern untuk nak menjaga ini yang kita panggil elemen of tayyib daging yang diserve kat situ? Apakah yang menjamin mereka akan jujur? Apakah yang menjamin mereka akan bersih daripada mungkin perkara-perkara yang tidak sepatutnya? Dan lagi satu adalah kita membantu ke arah maksiat. Ya Allah kata wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Janganlah kita saling membantu dalam perkara yang berdosa, yang maksiat. Benda itu sama-sama bagi kita. Apatah lagi di bumi seperti Malaysia, kita ada banyak option. Dan sebagai mukmin, mereka yang sepatutnya kita ini nak lari, yang Nabi bagi tahu innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Nabi kata perkara yang halal jelas, perkara yang haram itu jelas, tapi ada antara keduanya perkara yang syubhah, benda-benda yang samar-samar yang tidak diketahui oleh ramai manusia. Apa saranan Nabi? So benda yang syubhah ni maybe here, maybe halal, maybe haram, maybe bercampur. Nabi kata faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjauhi daripada perkara-perkara yang syubhah begitu, maka dia telah menyelamatkan agama dia, dia telah menyelamatkan diri dia, maruah dia juga. Jadi kalau di Malaysia benda itu perlu dielakkan. Kalau tak, kita seolah membantu, kita ada termasuk dalam elemen membantu ke arah benda-benda yang maksiat. Tapi bila kita pergi ke luar negara, seperti di China, restoran-restoran Muslim di sana kita selalu nampak mereka hidangkan arak, sebab arak tu dah jadi culture mereka, dan kemudian juga mereka ada pressure daripada government dan sebagainya, menyebabkan mereka ni, dan kita punya pengetahuan ataupun knowledge kita pun limited, kita tak tahu nak pergi ke mana dah option tu, dan kita nak makan tempat lain ke yang tak halal, lebih tinggi risiko makanan tu tak halal. At least bila kita pergi ke restoran Muslim itu, mereka mengatakan daging sembelihan yang ada di serve di situ adalah daripada sumber yang halal, maka itu adalah option yang paling ringan bagi kita. We don't have many choices kat sana. So dalam konteks itu, maka dalam kaedah fiqhiyah, dalam fiqh mengatakan menolak kemudaratan yang lebih besar itu lebih utama. Maksudnya kalau ada dua mudarat, dua benda, kita nak makan restoran Muslim dah sah mudarat, nak makan restoran Muslim ada juga mudarat dia sikit sebabkan ada serving itu dan ini, but this is lighter, yang ini lebih ringan, lebih minimum, maka kita pilih yang ini dalam konteks itu. Tapi di Malaysia, why we go for something yang ada mudarat if we have something yang bebas daripada mudarat dan syubhat? So itu yang saya panggil, bila kita nak
explain atau kita nak bagikan jawapan bagi persoalan-persoalan yang melibatkan hukum hakam, maka dia perlu kepada faham konteks yang kita nak jawab perkara itu. Wallahu a'lam. Baik. Kita sambung sikit lagi sebelum supaya kita habis pada muka surat yang ini kan. Ayat yang paling bawah sekali apa Allah kata, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, ayat 169. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya syaitan itu, mereka syaitan jadi tidak akan hasut kita, dia tak akan goda kita, dia tak akan suruh kita melainkan kepada perkara-perkara yang memberi mudarat kepada kita, yang boleh buatkan kita dapat dosa, tak besar kecil pun tak apa, biarlah selalu. So kecil itu berkumpul jadi banyak, jadi besar juga. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan suka buatkan kita ni menyalahi syariat Allah. Kita cakap benda-benda yang di luar daripada ilmu yang kita ada. Kita halalkan apa yang Allah haramkan. Kita haramkan apa yang Allah halalkan. Bukankah itu bukan sekadar orang bukan Islam. Orang Islam sendiri pun begitu sekali kita tengok. Even benda itu bukan hanya daripada kalangan orang awam, tapi benda itu berlaku dari kalangan agamawan juga, yang menghalalkan benda-benda yang haram, yang tidak mensyirikkan apa benda yang syirik, yang ambil mudah dalam pelbagai persoalan hukum hakam, ibadah dan sebagainya. Kan? Umat Islam hari ini telah diuji dengan dunia. Sometimes kerana kita risaukan kedudukan kita. Contoh. Orang agamawan yang mungkin suka untuk duduk bersama dengan penguasa-penguasa misalnya. Kadang-kadang benda kemungkaran itu dilihat di depan mata tapi tidak diingkar, tidak dinasihati. Kerana apa? Kena takut. Nanti raja marah. Nanti dia menteri ni dia tak suka kita ke apa, dia jauh daripada kita. Kerana kita takutkan keduniaan kita hilang, maka sometimes bila ditanya boleh je Datuk. Boleh je tuanku, boleh je. Padahal benda tu haram, kita pun boleh je cari sikit jalan supaya nak bagi dia kata okey. Apa yang dia buat tu okey. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini amalan syaitan. Kita sanggup mengata di atas Allah ni apa benda yang kita tak tahu. So, benda-benda ini yang perlu kita jaga, jangan jebakkan diri kita dalam hasutan dan bisikan daripada syaitan. Hilang suara. Sekali saya nak tanya, suara ada? Testing. Suara. Okay. Ada yang kata ada. So maybe ada yang termute. Ini remote. Ini kita punya mic ni. Mic ni insya-Allah jelas punya. Okay, saya jawab ada satu soalan yang ditanyakan dalam Zoom kita. Ada yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Selamat Hari Raya. Saya jawab dulu, Selamat Hari Raya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga gembira semua di Hari Raya. Dia tanya, saya nak tanya, kita baru melepasi bulan Ramadan. Masa Ramadan, kita khusyuk beribadah. Tapi kenapa habis Ramadan, momentum ibadah tu kurang? Dapat rasa kesungguhan dalam ibadah tu macam berkurangan. Adakah bermaksud ibadah kita dalam bulan Ramadan tidak diterima? Itu persoalan yang ditanyakan oleh salah seorang daripada sahabat kita di Zoom kita. Soalan yang sangat baik yang saya kira kena pada masanya. Ini bukan satu persoalan yang remeh. Sebab ini dihadapi oleh kita semua, dihadapi oleh ramai orang. Yang pertama sekali saya nak bagi tahu, bila kita rasakan Ramadan itu lebih kepada satu bulan adat yang datang dan pergi, maka ini antara implikasi dia.
Benda-benda yang rutin tahun depan mungkin datang lagi. Kita celebrate as a budaya, as a adat. Orang lain talk about it. If orang lain suasana kita cuba untuk nak membuatkan suasana Ramadan itu seperti meriah. Kita hanya ikut-ikut begitu. Tetapi bila Ramadan ini satu bulan ibadah yang kita faham kenapa Allah syariatkan kepada kita, then we will feel miss Ramadan. Macam mana kalau kita sayangkan kepada anak kita, anak-anak kita mungkin ada yang belajar di luar negara. Anak kita nak balik bercuti sebulan. Macam mana perasaan kita bila sebelum anak kita balik? Mak dengan ayah ni mungkin ternanti-nanti. Bulan depan nak balik dah. Minggu lagi nak balik. Esok nak balik dah. Dan bila anak kita tu dah pergi pula, kita pun rasa miss, kita rasa hilang. Kita rasa sunyi rumah. Kita rasa, even contoh anak saya dekat asrama, Durar, Sania, saya hantar dia dekat Akademi Al-Khair pun, kita balik rumah ni, we feel something missing. Tapi benda tu kita tahu, we have to do it for the sake of, orang kata, kebaikan anak-anak dan sebagainya. But bulan Ramadan, sometimes kita tak rasa begitu. Why? Sebab, itu yang saya kata, bila kita nak buat amalan tu satu-satu tu kurang penghayatan dan kecintaan, itu akan menyebabkan impact itu kurang. Dia datang, dia berlalu pergi, dia macam tetamu. Dan orang yang kita sayang, kita akan rasa lebih. Orang yang kita biasa-biasa, kita akan rasa biasa-biasa. Ramadan dia akan uji kita. Betul ke kita ni betul-betul jujur dengan diri, dengan ibadah kita? Bukan kita nak kata, mesti selain daripada Ramadan, ibadah kita itu mesti sama kadaran yang hebat macam mana kita bulan Ramadan. Tidak. Sebab dalam bulan Ramadan ada speciality, dan even dalam hadis pun bagi tahu Nabi SAW masa bulan Ramadan dia buat ekstra. Masa Nabi bulan Ramadan, masa Nabi sedekah, Nabi buat ekstra. Masa bulan Ramadan, Nabi beribadah, Nabi buat ekstra. Ekstra. Memang ekstra pada bulan Ramadan. So ekstra itu kadar yang alami, yang semula jadi, yang kita akan rasa pada ketika bulan Ramadan. Cuma apa yang kita nak adalah kita jangan terputus kebaikan-kebaikan yang kita buat pada bulan Ramadan. Walaupun kadar itu berkurangan sikit. Jangan putus. Yang kita nak ada istiqamah. Al-Quran yang kita duk baca, yang kita duk tadabbur, yang kita duk ulang masa kita bulan Ramadan. Katakan bulan Ramadan kita baca 1 juzuk satu hari. Bukanlah satu kesalahan untuk kita kurangkan sikit pada bulan yang lain. Itu fitrahnya, alaminya. Tapi janganlah tinggalkan. Kalau setiap Ramadan kita tengok kita punya praktis tu, kalau bulan Ramadan kita boleh hari-hari membaca Al-Quran, masa selain daripada Ramadan, teruskan hari-hari itu ada, walaupun kadar itu kurang. Kalau tak, apa faedah daripada kita keluar, kita grad daripada Ramadan? Bila kita keluar Ramadan, tengok masa Ramadan apa yang kita boleh buat, apa yang kita mampu buat. Hari-hari kita boleh bangun awal pagi. Hari-hari kita boleh bangun sebelum subuh, setengah jam, 1 jam sebelum fajar. Nak bersahur, menyiapkan sahur. Take some of that time, hari-hari selepas daripada Ramadan, untuk kita bangun tahajud, kita bangun witir, kita bangun salat. Sikit, ambil masa sikit. Not necessary half an hour. Dapat 15 minit pun jadilah. Masa Ramadan, kita tahan diri kita. Cuba tak mencarut. Cuba tak buat benda-benda tu. Kita ada rasa macam, Ramadan tak baik buat macam ni. Selepas Ramadan, you have to ada the same feel. Allah tu sentiasa ada. Allah tak hanya ada pada bulan Ramadan. Pahala kita bukan hanya untuk bulan Ramadan. After Ramadan. Puasa bukan hanya untuk bulan Ramadan. After Ramadan pun ada. Quran pun ada. Sedekah pun ada. Teruskan amal-amal saleh yang biasa kita lakukan. Dan ini juga yang membuatkan kita faham
Kita faham. Ini baru kebetulan saya bincang dengan sahabat saya pagi tadi. Kami breakfast bersama. Sambil itu kita bagi tahu, subhanallah, subhanallah. Kenapa selepas daripada Ramadan sampai kita rasa susah nak berpuasa? Nak puasa selepas Ramadan tu pun rasa macam masa Ramadan we can push ourselves untuk bangun, tahan godaan-godaan orang post dalam medsos gambar makanan sedap-sedap, tahan juga. Tapi selepas Ramadan punya susah nak tahan, especially bab makan dan minum. Susah. Di situlah kita boleh faham pada Ramadan bila Nabi SAW bagi tahu tusaffad asy-syayatin. Syaitan-syaitan itu ditambat. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i, maradati syayatin, syaitan-syaitan yang otak-otak lah. Maksudnya, there are some big syaitan, there are some of syaitan yang ditambat pada bulan Ramadan yang telah membantu kita untuk kurang sikit kita punya bisikan-bisikan itu, yang membuatkan kita lebih ada tenaga, kita ada lebih kekuatan untuk nak melakukan amal salih. Secara overall kita boleh melihat Ramadan itu adalah mausimul khairat, adalah musim kebaikan yang menyebabkan kita menjadi better person, better Muslim in Ramadan. In general, yes. Kat situ kita boleh faham hadis tu. Jadi, selepas Ramadan, definitely cabaran itu akan lebih. Syaitan-syaitan yang itu semua sudah dibebaskan. Kita akan dihasut dengan lebih kuat. Kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, barakah yang Allah turunkan pada bulan Ramadan itu lari dah sikit. Lain dah. So definitely it will affect us. Cuma jangan sampai terputus. Jangan sampai macam yang kita bacakan ayat tadi, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Syaitan ini kerja dia adalah untuk menyuruh kita ke arah kejahatan, benda-benda yang keji. Jangan sampai kita duk melencong pergi ikut syaitan tu lebih sangat. Manusia akan ada kekurangan itu. Tapi janganlah sampai kita putus daripada kebaikan. Ingat bila sahabat Nabi SAW tanya kepada Nabi, ayul amali ahabbu ilallah, apakah amalan yang paling Allah suka? Nabi SAW jawab, adwamuhu wa inqal, yang konsisten, yang berterusan walaupun sedikit. Yang kita nak ambil adalah pengajaran daripada bulan Ramadan. That intipati kita teruskan, tapi kita jangan sampai terputus. Jangan sampai tak ada istiqamah di situ. Bila tak ada istiqamah, itu menunjukkan we not really jujur dengan keimanan kita dan juga dengan amalan kita. Teruskan segala amal saleh yang kita lakukan. Whoever bulan Ramadan bangun untuk salat malam, continue that walaupun keadaannya sikit. Whoever pada bulan Ramadan banyak bersedekah, teruskan walaupun keadaannya lebih kurang. Pada siapa yang pada bulan Ramadan dia mampu menahan diri daripada nafsu syahwat, menahan mulut dia dan sebagainya, akhlak-akhlak yang keji, pada selain daripada Ramadan, keep doing that. Keep that feeling walaupun mungkin kita lebih banyak akan tersasar. Pada bulan Ramadan, siapa yang sering membaca Al-Quran, teruskan dengan Al-Quran yang kita baca walaupun kadarnya itu berkurangan. Apa yang penting, kita merasakan pengawasan daripada Allah. Kita tahu bahawa rahmat Allah, kepemurahan Allah itu tidak terhenti hanya pada bulan Ramadan. Bahkan setiap malam hadis yang nuzul Allah di langit, kan? Macam mana Allah sentiasa akan membuka pintu pengampunan, Allah sentiasa akan membuka pintu kemustajaban doa kita yang dinanti-nantikan. Hanya sahaja untuk kita rebut. Selain Ramadan, kita tetap boleh berpuasa. Itu intipati daripada puasa yang dikatakan Syawal. Kita nak puasa berterusan. Puasa-puasa sunat pun ada. Kita nak berdoa kepada Allah. Saat doa yang mustajab itu ada, bukan hanya pada bulan Ramadan. Ramai orang duk kejar doa pada malam 27 Ramadan. Sedangkan setiap hari detik itu ada.
Dan setiap ketika, setiap masa, asbab kebaikan yang Allah wujudkan pada bulan Ramadan itu wujud dan berterusan pada bulan-bulan yang lain kecuali pada Ramadan itu. Ada speciality dia. Dia memang akan membangkitkan semangat, motivasi, kekuatan kita untuk beribadah. Itu istimewanya bulan Ramadan. Jangan kita berputus asa, keep doing our good deeds dan always minta kepada Allah semoga dikurniakan istiqamah. Kita minta kepada Allah dikurniakan al-afwa wal-afiyata fid dunya wal akhirah. Semoga Allah kurniakan kita pengampunan, kurniakan kepada kita kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nas'alullah at-taufiq was-sadad. Saya kira cukup sekadar itu sahaja dulu pada hari ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang hadir kepada kita pada malam ini. Jazakumullah khairan juga kepada Global Ihsan sebagai penganjur kuliah ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi. Selamat hari raya semua. Mana kuih raya?